نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, bertemu lagi setelah 2 bulan. Tak ada yang dulu kita kata sebulan, tambah lagi sebulan cuti. Ada problem sikit, jadi tak dapat balik. Jadi baru semalam sampai petang. Alhamdulillah malam ni pulang. Saya ke Amerika, di Florida, di Gainesville. Keadaan di Muslim di Amerika makin hari makin bertambah. Lepas daripada semua yang kita tahu, lepas daripada WTC, walaupun sebahagian menimbulkan ketakutan kepada Islam, tapi dia menjadi suatu titik tolak kepada orang cari apa itu Islam. Dan juga di sana da'i-da'i dia pun lakukan kerja dakwah. Maka mungkin beberapa tahun lagi nanti Amerika yang negeri Islam tak? Dan tidak ada sekatan pun daripada kerajaan dia. Jadi dakwah Islam boleh dilakukan mata tempat harta street dakwah. Street dakwah dilakukan di Amerika tanpa ada apa-apa halangan. Di sana alhamdulillah, kalau duduk sana boleh buat dakwah juga. Semua dekat kawasan Gainesville tu orang Melayu sikit tak aman. Lepas Amerika, saya singgah kat Turki sah. Sebelum balik Malaysia, umat Islam kat Turki pula hampir keseluruhan Islam. Tapi pengamalan agamanya namun Islam, tapi minum arak. Solatnya tak solat. Cuma apabila naik dia punya yang baru, Erdogan, kita kata Erdogan, ada sebut Erdogan. Sebutan yang betul Erdogan. Jadi kumpulan ataupun grup parti itu pun tak suka kepada semula. Maka insyaAllah pelan-pelan akan subur balik insyaAllah dakwah Islam kat sana. Kita dalam hadis yang kedua-tiga kafirah. 23, At-Tuhur Syatrul Iman. Kan? Baru masuk kan? Tak masuk lagi? An Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam At-Tuhur Syatrul Iman walhamdulillahi tamla'ul mizan وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فباحث نفسه فمعتقها أو موبقها. Dia tak masuk ya? Masih tak masuk takut? Tak masuk ya? Daripada Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, At-tuhuru syatrul iman. At-tuhur dari sudut bahasanya bersih, kebersihan itu. Syatrul iman sebahagian daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan,
Alhamdulillah meliputi ataupun memenuhi mizan, iaitu timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Subhanallah dan alhamdulillah kedua-duanya memenuhi ataupun salah satunya memenuhi ma bainas samawati wal ard, apa yang berada di antara langit-langit dan bumi. Was-salatu nurun, dan salat itu cahaya. Was-sadaqatu burhanun, dan sadaqah itu burhan, terang, jelas. Was-sabru diya'un, dan sabar itu juga cahaya. Wal-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik, dan Quran itu hujjah untuk kamu ataupun hujjah ke atas kamu. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia ni dia berusaha. Fabai'u nafsahu, maka dia menjual diri dia. Famu'tiquha aw mubiquha, sama ada dia dilepaskan ataupun mubiquha, ataupun dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Di bahagian pertama, at-tuhuru syatrul iman. Dari sudut bahasa, at-tuhur itu bersih, suci. Tapi yang nak dimaksudkan dalam hadis ni, at-tuhur ialah wudu. Tuhur ialah wudu, ambil wudu. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, isbahul wudu syatrul iman, menyempurnakan wudu itu sebahagian daripada iman. Al-wudu'u syatrul iman, dalam riwayat Tirmizi, wudu itu sebahagian daripada iman. Wat-tuhuru nisful iman, sebagai riwayat lain, wat-tuhur, kebersihan itu separuh daripada keimanan. Maka maksud at-tuhur dari sudut bahasanya bersih, suci, tapi hadis ini nak bermaksud ialah wudu, sebab riwayat-riwayat yang lain menyebutkan wudu. Tapi boleh kita ambil secara umum, kebersihan itu separuh daripada iman, boleh secara umum. Tapi secara spesifik, hadis ini nak maksudnya wudu. Wudu itu separuh daripada iman. Menyempurnakan wudu separuh daripada iman. Dan iman ialah fi'lun wa tarkun. Iman ialah buat dan tinggal. Sebahagiannya melakukan apa yang diarahkan dan disuruh oleh Allah, dan sebahagian lagi meninggalkan benda yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu iman. Al-iman, kita dah sebut di banyak hadis tentang masalah iman. Ianya suatu yang tidak dapat dilihat, tetapi iman itu ada di dalam seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, iaitu mempercayai Allah. Dan disebut bahawasanya al-iman ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu apa yang ada di dalam hatinya dan dibenarkan berdasarkan amalan dia, ataupun dibenarkan melalui amalan. Maksudnya iman dalam dan luar, itu iman. Iman dalam dan luar. Kalau iman itu dia kata hanya dalam saja, luaran dia tak kira, itu bukan iman. Walaupun dia kata dia beriman tapi dia tidak solat, ataupun dia kata dia beriman, dia tak menutup aurat. Hak ni dia memisahkan makna iman dari sudut ahli sunnah wal jamaah. Kerana iman qaulun wa amalun, iman percakapan dan perbuatan. Kalau dia kata dia beriman tapi dia tak buat apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka iman dia belum sempurna lagi. Dan banyaknya masalah hadis tentang masalah iman ini sangkut pautnya dengan masalah akhlak dan sebagainya. Al-iman yukaffiru al-kaba'ir kulliha, dan iman itu akan menghapuskan al-kaba'ir, itu dosa-dosa besar keseluruhannya sekali, kalau sekiranya iman dia benar. Tapi kalau hanya sekadar kata iman saja, tapi itu dari sudut amalan tak menunjukkan dia beriman, maka keimanan itu tidak benar, hanya disebut saja.
ataupun bila kita sebut dalam masalah hadis yang pertama dulu, Islam dan iman. Kalau iman yang belum sempurna, dia hanya nama saja Islam, tapi iman tak ada. Tapi orang yang beriman, bila dia hatinya beriman dan dia menzahirkan iman itu dengan perbuatan dia, maka dia Islam dan beriman. Kalau di iman ataupun luarannya tak beriman, ataupun amalan tak ada menunjukkan dia keimanan, dia hanya sekadar Islam. Sebab tu Nabi kata Islam itu mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, iqamis salat. Semua amalan di luaran. Bila disebut tentang iman, percaya Allah, percaya malaikat, maka dia dalaman. Tapi kalau orang yang beriman secara keseluruhannya, maka dia gabung sekali Islam dan iman. Itu perbezaan Muslim dan mukmin. Tapi secara umum kalau kita sebut Muslim, biasanya mukmin juga. Kalau disebut mukmin, Islam masuk sekali. Tapi kalau disebut secara berdua, ada perincian. Muslim merujuk kepada amalan luaran saja, tapi mukmin merujuk kepada kedua-duanya sekali. Jadi hadis bermaksud at-tatahhuru, at-tuhur, bersuci ataupun kita sebuti berwudu, itu separuh daripada iman. Al-wudu ataupun at-tuhur, at-tatahhuru bil ma' min al-ahdas, membersihkan badan daripada hadas. Dan masalah wudu kita tak payah sentuh. Sebelum ni kita pun dah sebut tentang masalah wudu. Perkataan iman juga boleh bermaksud solat. Perkataan iman kadang-kadang dimaksudkan ialah as-solat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dalam surah Al-Baqarah. Dan Allah Ta'ala itu tidak akan mensia-siakan iman kamu, itu mensia-siakan salat kamu. Fas-salatu la tuqbalu illa bituhurin, maka salat tak diterima melainkan dengan tuhur, suci. Fasara at-tuhuru syatrul salat, maka jadilah kebersihan atau wudu itu sebahagian daripada salat. Dalam banyak hadis Nabi kata isbarul wudu, sempurnakan wudu. Bukan suruh wudu saja, tapi sempurnakan wudu. Banyak kali dah juga kita sebut sebelum ini, menyempurnakan wudu mesti ikut sunnah Nabi, mesti ikut cara Nabi. Kalau wudu tak ikut cara Nabi, dia tidak akan dapat sempurna. Wudu mesti ikut cara Nabi. Bagaimana nak ikut cara Nabi? Belajar cara wudu berdasarkan hadis. Tengok hadis-hadis Nabi dan kita belajar tentang wudu daripada hadis-hadis Nabi. Macam mana nak rujuk? Kita tak tidak rujuk. Suruh ustaz tu, ustaz ajar kami wudu dan berpandukan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tak mau hanya sekadar dalam mazhab Syafi'i macam mana cara wudunya. Begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, baik. Itu sekolah dah cukup dah. Sekolah cukup macam tu. Sekarang kita dah lepas level sekolah, tinggikan sikit ilmu. Dia tak mau wudu apa, satu ni ya. Kemudian basuh tangan, pergelangan. Kemudian muka, kemudian kepala, kemudian tangan, kepala, kaki. Dah cukup. Macam tu lah. Macam mana? Tunjuk lah, ustaz pun tunjuk. Macam kita belajar kat sekolah, itu tak cukup. Ngaji, bagaimana cara wudu? Dan kita dah tunjuk lah sebelum ni lah. Tunjuk kan? Tak tahu lah, ingat tak? Jadi mesti ikut cara Nabi dan buat dengan paling sempurna. Basuh dengan anggota wudu dengan betul. Baru dia akan dapat wudu yang sempurna. Maka dia jadi sebahagian daripada solat. Kemudian masalah zikir yang disebut dalam hadis ini menyatakan ataupun menunjukkan kepada kita fadilat berzikir kepada Allah Azza wa Jalla.
Iaitu subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Alhamdulillah meliputi al-mizan, timbangan. Kalau sebut alhamdulillah, maka dia memenuhi timbangan. Kalau sebut subhanallah walhamdulillah, dua-dua dia memenuhi. Subhanallah walhamdulillah, dia memenuhi timbangan. Nabi buat perumpamaan supaya kita dapat faham ataupun untuk kita lebih nampak. Nabi suka menyatakan sesuatu dan Nabi bagi suatu contoh. Jadi orang sebut alhamdulillah, hak ni benda yang tak boleh nampak. Sebab kita cakap subhanallah, Allahu akbar, oh pahalanya besar, tahu besar kan. Tapi nak bagi jelas lagi, alhamdulillah satu timbangan penuh. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, dua-dua bagi penuh. Kemudian kita ada lagi Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, tambah lagi la ilaha illallah, Allahu akbar. 4 perkataan ini semuanya fadilatnya lebih kuat sama. Maka dia akan memenuhi antara langit dan bumi, dan dia akan memenuhi timbangan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi banyakkan ucapan ini, banyakkan ucapan zikir ini, kerana pahalanya sangat besar. Dan Nabi ceritakan kepada kita berat ataupun timbangan itu, iaitu zikir-zikir yang dinyatakan. Asqalu ma yudha'u fil mizani al-khuluqul hasan. Kadang-kadang Nabi nak buat contoh akhlak yang baik, maka asqalu ma yudha'u fil mizan, yang berat itu diletak ke atas timbangan al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Akhlak yang baik berat timbangannya, maka zikir yang lain dicontohkan. Maka zikir pun berat timbangannya. Seperti dalam hadis yang selalu kita dengar, hadis Bukhari yang terakhir, kalimatani habibatan ila rahman, 2 kalimat habibatani ila rahman, yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla, saqilatani fil mizan, berat pada timbangan, khafifatani ala lisan, ringan pada lisan, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu pendek saja, 2 kalimat, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Maka dua-dua itu Allah suka, berat timbangannya, sangat ringan pada lidah. Maka perlulah kita baca, sebab ringan pada lidah tapi pahalanya cukup berat, pahalanya cukup berat. Jadi zikir, kadang-kadang bila kita zikir tapi kita tak baca hadis Nabi tentang fadilat zikir, maka kita pun zikir tanpa ada rasa dia begitu sajalah. Subhanallah, 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 habis. Tapi subhanallah yang diucapkan itu datang pula dengan hadis-hadis Nabi yang dia tahu bahawasanya perkataan itu berat di sisi Allah Azza wa Jalla, maka dia lebih seronok nak membacanya. Lagi seronok dia nak sebut zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka banyakkan zikir kepada Allah Ta'ala daripada berdoa, kan? Daripada berdoa, banyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Allah, subhanallah, tak ada apa, subhanallah. Duduk drive kereta, tak ada apa nak buat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Habis kita berat timbangan dia. Setiap pagi kita dah sebut dulu bahawasanya 100 kali disuruh oleh Nabi, siapa yang menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali setiap pagi, maka dia tidak akan terkena gangguan syaitan. 1 kali berat tu, kan? Tapi kalau dia naik kereta, dia buka radio, dia dengar Hot FM kah, apa-apa kah, tak ada rasa apa, seronok lagi dia. Cuba dia baca la ilaha illallah, Allah berat dia habis, kan? 1 kali Allah, baru 2 kali pun dah rasa dia tak harap, kan? Kering habis mulut-mulut.
Tapi kalau lagu, boleh je sebab kita ni nyanyi lagu tak ada rasa berat. Sebenarnya benda ni ringan saja, tapi sebenarnya berat. Berat pada timbangan dan berat untuk kita dapat malam. Sebenarnya pahala dia sangat besar. Banyakkan zikir. فالتسبيح دون التحميد في الفضل كما جاء صريحا في حديث علي وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو والرجل من بني سليم أن التسبيح نصف الميزان. Banyak riwayat tentang masalah ni semua, maka dia himpunkan perkataan tasbih tanpa menyebut alhamdulillah, disebut subhanallah saja. Itu saja dalam banyak hadis dia menyatakan nisful mizan, setengah timbangan pahala dia. Walhamdulillah, dan alhamdulillah memenuhkan timbangan itu. Subhanallah setengah dapat, alhamdulillah lagi setengah ditambah. Wa sababu zalika anna at-tahmid isbatul mahamid. Ini semua hikmah, ini semua oleh ulama, kerana alhamdulillah itu kita memuji Allah Azza wa Jalla. Adapun subhanallah kita mensucikan Allah, kita mensucikan Allah daripada mensyirikkan Allah. Maka setengah lagi alhamdulillah, puji lagi Allah, penuh mizan timbangan. Hak tu disebut oleh ulama mungkin hikmah. Kemudian amma takbiru, adapun perkataan Allahu Akbar dalam hadis Abu Hurairah dan seorang lelaki daripada Bani Sulaim, kalau disebut hanya Allahu Akbar, maka dia akan memenuhkan langit dan bumi. Wa fi hadisin Ali, dalam hadis Ali, bahwasanya at-takbir ma'at tahlil, takbir dan Allahu Akbar dan la ilaha illallah yamla'us samawati wal ardi, memenuhi langit dan bumi. Wa amma at-tahlil wahda fa innahu yasilu ila Allah min ghairi hijabin bainahu wa bainah. Adapun perkataan tahlil saja, la ilaha illallah, itu tahlil. Perkataan itu saja sampai kepada Allah Ta'ala tanpa hijab. Sebut la ilaha illallah, maka dia akan sampai kepada Allah Ta'ala tanpa hijab. Kataan hanya la ilaha illallah. Wa kharraja Tirmizi, daripada hadis Tirmizi, Abu Hurairah kata Nabi, man qala abdun la ilaha illallah mukhlisan illa futihat lahu abwabus sama hatta tufdiya ila al-arshi majtunibatil kabair. Barang siapa seorang hamba yang menyatakan la ilaha illallah ikhlas, melainkan dibukakan baginya pintu-pintu langit. La ilaha illallah, maka dibuka baginya pintu-pintu langit sehingga sampai kepada arsh, selagi mana dia menjauhkan diri daripada al-kabair, selagi mana dia menjauhkan diri daripada dosa-dosa besar. Hak ni baru satu je, pahala banyak lah. Alhamdulillah satu, subhanallah setengah, alhamdulillah tambah lagi setengah. Allahu Akbar, baca Allahu Akbar saja dah banyak lah. Baca la ilaha illallah saja pun dah banyak lah. Cuba baca semua kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka pahalanya berlipat kali ganda. Banyak pahala kita dapat, sedang saja, free. Tapi malas punya pasal, susah nak buat, malas kan? Maka banyakkan kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang khusus lah. Ada berzikir yang umum, mengingati Allah, zikir umum, buat apa yang Allah perintahkan. Zikir yang umum, tak buat apa yang Allah larang, itu zikir umum. Zikir, nama pun zikir juga. Tapi ini yang khusus, menyebutkan kalimat-kalimat tersebut. Maka itu semua perlu kita banyakkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan angkatkan darjah. Berikutnya, as-salatu nurun wa sadaqatu burhanun wa sabru diya. Salat itu cahaya, sedekah itu pun cahaya, sabar itu pun cahaya. 3 amalan. Salat nurun. Apa maksud nurun? Cahaya. Umum saja, cahaya. As-sadaqatu burhan. Sadaqah burhan. Burhan ni jelas dan terang. Sebab tu dikatakan hujjah, itu burhan. Fatu burhanakum, bawa dalil kamu yang terang.
Fatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau kamu orang yang benar, bukan bawa dalil yang kau pun tak faham. Nak menyatakan sesuatu, bawa dalil itu jelas, dan dalil itu pendalilannya betul. Burhan. Ada. Soalan. Itu burhan. Dalil disebut burhan. Bawa dalil, maksudnya bawa petunjuk yang jelas. Tapi mana dalil kau? Ini dalilnya, dia pun baca dalilnya, dalilnya pun tak jelas. Yang mengatakan boleh sesuatu amalan, contoh ahad itu belum burhan lagi. As-sadaqah itu burhan, sedekah itu burhan. Was-sabru diya, kesabaran itu diya. Apa maksud diya? Cahaya juga, tapi cahaya yang mengeluarkan haba, panas. Diya itu sabar, kesabaran itu diya. As-salatu nurun, salat itu nurun. Salat, sedekah dan juga as-sabru, semuanya amalan saleh. Bermaksud semua amalan-amalan kita semua cahaya. Amalan saleh semua cahaya. Salatnya cahaya, puasanya cahaya, zakat cahaya, bagi sedekah ke orang cahaya. Amal-amal saleh, senyum pada muka wajah sahabatmu itu juga cahaya. Sebab umum amalan saleh itu disifatkan oleh Nabi, ia ada suatu amalan yang bercahaya kulluha, semuanya sekali. Dan dijelaskan dalam hadis ini lebih khusus, itu salat, sedekah dan juga kesabaran. Dalam hadis yang lain, as-salatu nurul mu'min, salat itu cahaya orang beriman. Salat cahaya orang yang beriman. Dan masalah salat pun kita dah sebut banyak dah, tentang masalah meninggalkan salat dan sebagainya. Salat mesti dilakukan kerana cahaya, ataupun kalau kita tidak salat maka kita tidak ada cahaya, dia gelap. Maka kegelapan di dunia akan membawa kepada kegelapan di alam kubur, dan akan membawa kepada kegelapan pada hari akhirat nanti. Bila dia buat amal soleh, dia bercahaya, dan cahayanya akan membawa dia ke kubur, maka kuburnya bercahaya dan akan membawa kepada hari akhirat dengan cahaya. Itu amal soleh. Maka salat adalah suatu benda yang berat dan suatu benda yang utama. Barang siapa meninggalkannya maka runtuhlah agamanya, seperti yang telah kita nyatakan banyak kali. Dua fatwa di kalangan ulama ahli sunnah bagi orang yang meninggalkan salat, imma sama ada dia kafir ataupun dia berdosa besar. Dua-duanya menuntut kepada taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka siapa yang meninggalkan salat mesti wajib taubat. Wajib taubat. Tidak ada qada bagi dia. Tak ada qada. Wajib taubat. Barang siapa yang tertinggal kerana tidur ataupun terlupa, maka dia akan salat pada waktu dia teringat dan pada waktu dia jaga. Maka itu tak qada. Bangun pukul 10 pagi terlewat, maka 10 pagi itulah waktu subuh dia. Setiap hari subuh 10 pagi, nak kena katung. Sekali-sekala pukul 10 pagi, okey. Nah itu time dia. Tapi kalau setiap hari 10 pagi, 9 pagi, hak ni attitude. Hak ni kena betul. Itu tak boleh, haram. Tak ada qada. Walaupun majoriti ulama kata ada qada. Walaupun majoriti ulama kata ada qada. Tapi jangan buka luas sangat tak qada. Nanti orang suka kita qada dan nanti kita qada dan nanti tak payah biar qada. Betul tak? Qada pun bodoh juga. Kapal terbang, tak apa, kita tak esmaya, nanti kita qada kan? Ini satu hal. Solat hormat waktu pula dah. Ngabul. Solat hormat waktu. Lepas tu qada nanti turun ke airport, nanti qada. Dah semaya dah qada lagi buat apa? Kan? Tak ada qada. Semaya. Tengok kalau tu malam kita terang dan nampak cahaya fajar dah buka tegak. Solat subuh.
Dah masuk belum ni? Tanya pramugari. Dia semayang pramugari tu. Tanya pramugara. Dah masuk subuh belum? Dia tahu. Dia orang tahu. Tanya dia. Kalau dapat peluang, dia bagilah semayang kat tempat dia orang semayang kat depan sikit tu. Ada ruang kecil. Ada tunjuk ada arah kiblat dia. Tapi kita tak kenal pramugara-pramugari. Semayang tempat duduk saja, ngadak lah mana-mana saja kapal terbang pun ngadak. Tapi kalau dapat dia tunjuk bilik dia semayang tu, dia akan beritahu arah kiblat. Dia orang tahu. Jadi kalau kapal terbang dia menuju ke sana, nanti kata kiblat ni di sini. Pakai semayang ngadak lekak. Tu tak semua orang boleh sampai dapat peluang boleh. Yang lain semayang atas kursi. Atas kursi. Siapa tertidur maki-maki Allah, dia terang lah. Buka tingkat kapal terbang, terang lah. Semayang lah. Sebab dia tertidur kan. Semayang time tu. Jadi tak perlulah nak tunggu qada. Tak payah tunggu qada. Semayang je atas kapal terbang. Jam'an wa qasran. Jam'an wa qasran. As-sadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Itu syu'a allazi yali wajha syamsi. Burhan ialah cahaya yang meliputi matahari. Kalau matahari itu cahayanya, cahaya bulan dia tak panggil riak tadi tu. Riak cahaya yang membakar. Burhan cahaya yang menerangi. Matahari cahaya yang sekeliling dia menerangi itu namanya burhan. Itu sedekah. Dan para ulama sebut antara hikmah yang macam-macam kan. Maka menunjukkan bahawa sedekah itu menunjukkan keimanan dia. Sedekah menunjukkan keimanan. Banyak bagi sedekah. Dengan bagi sedekah, Allah Ta'ala akan menghilangkan kemudaratan kepada kita. Allah Ta'ala akan menghalang kita daripada terkena mudarat. Banyak bagi sedekah ke orang. Hal ni kena buat selalu. Bagi sedekah. Kemudian as-sabru diya. As-sabru disifatkan diya, ihraq. Itu cahaya yang mempunyai haba wa ihraq dan membakar. Ka-diya'i syamsi bi khilafil qamari, seperti cahaya matahari. Maka dia membakar, menunjukkan bahawasanya kesabaran itu syaqqan. Sabar itu ada sedikit kesusahan sikit. Kerana tidak semua orang boleh sabar. Hal ni pun kita dah banyak kali cakap. Kesabaran ada 3. Satu, kesabaran dalam melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. 2, kesabaran daripada kesabaran dalam menghalang diri kita terjebak dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, sabar daripada musibah yang terkena kepada kita. Ini ketiga-tiga yang jenis kesabaran. Satu, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Semayang ni berat. Kemudian dia sabar, semayang juga. Bukan sabar, tunggu sekejap. Itu bukan sabar. Sabar buat. Allah subuh ni penat, 2 rakaat ni. Pagi juga, sabar. Pagi, semayang 2 rakaat, tidur balik. Berat. Kesabaran. Nak bagi sedekah ni, bukan semua orang boleh bagi sedekah. Saya tak semua orang. Saya kalau nak RM10 dia 3. Tak ada orang kalau RM10 boleh nak ambil dia baik. Dia tak ada apa, dia tinggal tak ada apa. Balik pun seorang dah RM10 bagi dengan kau. Dia tak ada apa rasa pun. Dan dia rasa senang lagi, tenang lagi dia. Dan dia yakin nanti datang lagi duit. Susah. Nak buat amalan ketaatan ni susah. Memerlukan kepada kesabaran. Puasa kena sabar. Nak menahan mulut daripada ngutuk orang susah. Nak menahan mulut daripada ngumpat orang susah. Jadi semua amal ketaatan kepada Allah Ta'ala mesti kesabaran. Tambah salat isi lagi 4. Sabar daripada menahan diri daripada melaksanakan maksiat kepada Allah Ta'ala. Hati juga kena sabar. Maksiat depan mata saja. Hak sabar, aku tak tahan kan. Buka TV, buka radio, semua cerita mengamuk dia. Semua cerita yang melibatkan kita terangsang. Nakkan kepada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sabar, tahan diri.
sabar, berat juga tu. Duduk kat Malaysia okey, cuba duduk US tu. US main pakai satu tali je sini. Tak. Lalu depan mata keliling. Lah sini ada, sana ada. Kan? Bini tak ada. Tak kahwin lagi. Lagi tu pun. Kan? Kena sabar. Susah. Sabaran. Tengok orang buat maksiat depan mata je. Kalau tak sabar yang bagus tu lempang beli kata. Kan? Kalau berani. Kalau tak berani jangan lempang. Yang kedua tadi sabar dengan menahan diri daripada melakukan ataupun terjatuh dalam amalan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga sabar daripada aqdarillah, ketentuan Allah yang telah Allah tentukan kepada diri kita. Itu pun suatu benda yang susah untuk kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang sabar. Antara bentuk kesabaran yang paling afdal ialah puasa, as-siyam. Kerana as-siyam, puasa meliputi tiga jenis kesabaran yang telah dinyatakan. Itu sabar di atas ketaatan ataupun sabar di atas melakukan ketaatan. Bila dia berpuasa, dia sabar. Dia buat apa yang Allah suruh. Puasa sebulan Ramadan, aku wajib, dia kena buat. Dan dia juga bersabar di atas maksiat-maksiat dalam bulan puasa. Sabar, menahan diri. Dan juga apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada dirinya. Dengan kelaparan dan dahaga itu, dia sabar di atas aqdarillah. Dia sabar di atas ketentuan yang telah Allah tentukan untuk dirinya. Jadi kesabaran adalah bentuk yang paling susah. Sebab itu Nabi sifatkan dia sebagai dhiya. Itu suatu cahaya yang membakar, ihraq. Berikutnya Nabi kata wal Quran hujjatul laka aw alaik. Quran itu hujjah bagi kamu ataupun ke atas kamu. Jelas bahawasanya hujjatul lak, hujjah untuk kamu kalau kita baca Quran ataupun kalau kita ahli Al-Quran. Dalam hadis lain, dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Al-Quranu syafi'un musyaffa', faman ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah. Quran itu syafi', memberi syafaat. Siapa yang menjadikan Quran itu di depannya, maka Quran itu akan membawa dia ke syurga Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang ja'alahu khalfa dhahri, menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka dia akan membawa kepada neraka Allah Azza wa Jalla. Quran di depan maksudnya ikut Al-Quran, buat apa yang Al-Quran suruh. Quran belakang, kita yang penuh-penuhnya nak suruh Quran tu ikut kita. Atau kita tak nak beramal dengan Quran, tak belakang. Quran di depan, tapi bukan maksud di depan, sumpah depan. Quran depan Quran depan ni dia cakap kau, itu tak ada apa. Kan? Sumpah, berang-berang. Aku sumpah aku tak buat. Kata tak apa. Tak bagi kesan pun. Masuk Quran kat depan, buat Quran. Amal dengan Al-Quran. Jangan letak belakang. Maksudnya jangan tak beramal dengan Al-Quran. Maksudnya kalau dia tak baca, kemudian dia tak faham. Bila dia tak faham, dia tak buat dengan Quran, dia tak beramal dengan Quran. Itu Islam. Iqra'ul Quran, kata Nabi, bacalah Al-Quran fa innahu syafi'an li ashabihi. Kerana Al-Quran itu menjadi syafaat, membantu kepada ahli dia, ashabihi, kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Pada hari kiamat Al-Quran datang wa ahlihi, dan ahlinya itu siapa? Nabi kata orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan. Itu apa yang Allah perintahkan dalam Quran, maka dibuat. Maka Quran akan datang dan ahlinya, dan akan didahului dengan suratul Baqarah wa Ali Imran. Surah Baqarah dan Ali Imran akan jadi kepalanya.
dan dia akan membawa tuan dia ke syurga Allah Azza wa Jalla. Kata Abu Musa Al-Ash'ari, "Inna hadzal Qur'an kainun lakum ajran wa kainun 'alaikum wizran." Quran ni boleh menyebabkan kau pahala dan boleh menyebabkan dosa. Fattabi'ul Qur'an, ikutlah Al-Quran, wa la yattabi'ukumul Qur'an, bukan Al-Quran ikut kamu. Fa innahu man ittaba'a Al-Quran habita bihi 'ala riyadil jannah. Siapa yang mengikut Al-Quran maka dia akan menarik ke taman syurga. Wa man ittaba'al Qur'an zakha fi qafa faqadhafahu fin nar. Dan sebaliknya, kalau dia tak ikut Al-Quran, maka Al-Quran akan tarik dia sampai ke neraka Allah Azza wa Jalla. Kau mesti membaca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Bukan baca saja, mesti amal. Nak amal mesti faham, maka mesti faham Quran. Antara cara nak faham Quran, dengar pengajian. Pergi kuliah pengajian, ada orang mengajar tafsir, dia dengar. Nak baca malam, pergi dengar cukup. Kalau baca malam, dengar. Kalau rajin baca, tak kuliah pun tak apalah. Paling kurang dia baca. Baca tafsiran para ulama. Tapi kuliah pun tak datang malam ni. Baca malam, dengar pun malam. Oh. Dengar saja, bukan nak buat apa, dengar je. Dengar. Duduk dengar. Siap je. Kalau ustaz tu habis awal, okey, alhamdulillah. Ustaz terlambat, lambat. Tapi dengar je, tu je. Kita suruh dengar je. Jangan jadi Yahudi tak mau dengar. Duduk dengar. Tak mau dengar. Tutup. Quran dengar. Siapa-siapa membaca, dengar. Nabi suka dengar Al-Quran. Nabi suruh Ibn Mas'ud baca, Nabi suruh sahabat baca Al-Quran. Nabi nak dengar. Tapi kalau dengar pun tak nak, susah. Kerana dengan mendengar akan membawa kepada iman. Dengan mendengar akan membawa kepada hidayah Allah Azza wa Jalla. Hidayah tak datang kalau kita tak nak dengar. Bagi dengar dulu, hidayah sampai. Sebab tu orang dia kata, jangan dengar Muhammad. Jangan dengar Muhammad tu, dia ahli sihir. Sebab bila dengar memang kena sihir. Itu hidayah masuk. Mesti dengar. Kalau ada orang kata, oh dia tu apalah mengarut, lepas dengar dulu apa dia nak cakap. Dengar. Oh, kau jangan dengar dia tu sesat lah. Mengarut, mengajar apa lah. Oh iya ke? Dia pun cakap dengan ni, kau jangan dengar ustaz tu mengarut. Dia pun cakap dengan ni, ustaz tu mengarut. Duduk apa? Bawa cerita. Jangan dengar ustaz tu sesat lah. Bukan dengar pun, dia dengar dulu lah. Hak ni gam. Dia duduk mau gam ustaz dia duduk gam ustaz orang boleh. Itu masalah. Kemudian yang terakhir, kata Nabi, kullun nas yaghdu fa bai'u nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Setiap kita ni berusaha. Fa bai'u nafsahu fa mu'tiquha, maka kita bai', kita jual nafsahu, diri dia. Jual kepada siapa? Jual kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nak Allah beli amalan kita. Kita nak amalan kita Allah terima, maksud dia. Fabai'u nafsahu, setiap kita berusaha untuk menjual amalan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Allah nak beli, kita nak. Jika Allah beli, syurga. Allah bayar di syurga. Jika Allah tak nak beli, syapak dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Fa mu'tiquha aw mubituha. Sama ada dia lepas ataupun dia dapat bebaskan diri daripada azab Allah dan kemurkaan Allah, ataupun mubituha, ataupun Allah dia akan terkena azab Allah Azza wa Jalla. Wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa yang diciptakan. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, dan diilhamkan kepadanya fujur, jalan keji, wa taqwaha, dan di jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Berjaya orang pilih jalan takwa. Kerana dengan ketakwaan dia membersihkan diri dia. Maka ini orang yang berjaya, orang membersihkan diri dia. Kemudian wa qad khaba man dassaha, siapa pula pilih jalan syar, jalan keburukan, maka dia kotorkan diri dia, maka dia rugi.
Yang tadi jalan takwa, dia berjaya dapat syurga. Hak ni ikut jalan yang syar, jalan buruk, maka dia rugi, dia mengotorkan dirinya, maka nerakalah tempat akhirnya. Allah kata, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli dari orang beriman itu anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka, bi anna lahumul jannah, dengan syurga, bagi mereka syurga. Maka kalau Allah beli amal kita, Allah bagi kita syurga azza wa jalla, syurga Allah azza wa jalla. Itu kita nak. Maka kita berusaha, kita nak supaya amalan soleh kita menepati syarat yang nak Allah mahu. Jangan jual barang yang tak elok, tak ada siapa nak beli. Kalau dia terbeli, maka dah dibohong kan. Sekali dia bohong yang cantik-cantik, atas bawah tu buruk. Timbangan yang dikurangkan, timbangan yang kedekut. Orang tu nak beli 1 kilo, dia kurangkan timbangan, semua haram. Barang yang nak jual mesti elok untuk orang beli. Cuba jual tempat tu buruk, ada orang nak beli, tak ada orang nak beli. Jadi amalan soleh mesti cantik. Dia tu mesti 2 syarat dia, ikhlas, mutaba'atul rasul. Amalan soleh kita mesti ikhlas kerana Allah dan ikut cara Nabi. Hak ni yang cantik, maka Allah Ta'ala beli sebab telah pun menepati piawaian dia. Adapun amalan yang buruk, amalan yang tidak ikhlas, syirik kepada Allah Azza wa Jalla, buat kerana orang, riya, ini semua tak diterima. Tak mengikut cara Nabi. Ini barang yang tak elok. Ini dah dikatobok terebat dalam tong lapar, dicampak dalam tong lapar. Maka amalan kita mesti amalan soleh yang mendapati 2 syarat tadi, ikhlas dan mutaba'atul rasul. Ikhlas dan ikut cara Rasulullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membelinya dengan Allah Ta'ala memberi kita syurga Allah Azza wa Jalla. Jadi dunia tak ada apa-apa kalau kita fikir apa yang menarik kat dunia ni, hak tu hak kat dunia sajalah, dia tak akan membawa kepada syurga atau tak membawa kepada hari akhirat. Tetapi setiap kita hidup dekat dunia dengan berusaha, masing-masing berusaha. Siapa yang berusaha lebih, melipat gandakan amal soleh dengan betul dan tepat mengikut sunnah, maka dia nakkan syurga Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia tak bersedia, orang ni dia tak berusaha pun, maka bagaimana Allah nak membeli amal soleh dia? Atau bagaimana Allah nak membeli dengan orang yang tidak ada amal soleh pada diri dia? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa-apa, tak boleh nak bagi apa-apa. Maka kalau kita tak berusaha membanyakkan amal soleh, maka apa yang kita nak bagi kepada Allah Azza wa Jalla? Apa yang kita mahu? Kita nak supaya amal soleh kita banyak, Allah terima. Masuk syurga bukan dengan amal soleh, Ustaz. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Rahmat Allah tak akan dapat, atau rahmat Allah tak akan datang kalau tak ada amal soleh. Tak apa, amal soleh tak banyak. Tapi kalau Allah rahmat kita, memang betul kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah tak datang kalau tak buat apa-apa. Jadi amal soleh kena ada supaya rahmat Allah datang. Sebab tu Allah Ta'ala amal soleh ni Allah suka dan Allah suruh kita buat. Ada benda yang Allah ciptakan Allah suka dan Allah redha, dan ada benda yang Allah ciptakan Allah tak suka dan Allah tak redha. Maka benda yang Allah suka dan Allah redha kita buat, Allah suka, maka datang rahmat Allah. Tapi tak buat apa-apa, duduk melera kat rumah. Kemudian kita nak rahmat, rahmat penyanyi tu datang. Hak ni biar faham. Jangan terpengaruh dengan sebagai sufi lah, tarekat mengarut. Kita jangan beramal soleh untuk syurga. Kita nak amal soleh, kita nak amal soleh itu buat, jangan mengharapkan syurga. Nanti
aku syurga Firdaus. Jangan confuse. Ya Allah, aku tak layak syurga-Mu tapi aku takut masuk neraka. Confuse. Was-was. Kau ni nak apa sebenarnya kan? Nak syurga, bagi tahu syurga. Oh ya Allah, aku tak layak syurga-Mu. Tahu. Tapi aku juga tak sanggup nak menahan api neraka-Mu. So, kau nak minta ke Allah apa dia sebenarnya kan? Minta dia jelas. Maka minta, ya Allah, berilah aku syurga Firdaus. Ya Allah, ampunkan dosaku dan berilah aku syurga. Itulah namanya ikhlas. Kalau dia tak ikhlas, buat kepada makhluk, ibadat kepada makhluk, amalan solehnya dikotori dengan syirik. Ini tak ikhlas. Kalau buat amalan soleh nak syurga, ni tak ikhlas. Kalau buat amalan soleh diminta kat orang mati, ikhlas. Ni ngaku. Itu kita dah kotorkan amalan soleh kita dengan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksudkan ikhlas ialah tidak syirik. Itu maksudnya. Maksudnya kita buat amalan soleh dengan ikhlas, amalan soleh kita hanya untuk Allah, bukan untuk makhluk. Itu maksud ikhlas. Itu khalis, suci daripada mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Baru berikutnya mutaba'atul Rasul, ikut cara Nabi. Kerana Nabi diutuskan untuk mengajarkan kepada kita apa yang Allah mahu. Itu tujuan Nabi. Kita duduk kat dunia, apa yang Allah nak kat kita ni, Nabi beritahu. Bila Nabi beritahu, maka ikutlah Nabi. Jangan Nabi beritahu kemudian tak nak ikut. Ini dia hadis Nabi ni Nabi suruh kata, tapi Tok Guru aku kata lain lah. Kau nak Nabi ke kau nak Tok Guru? Nabi dulu, baru berikut. Tok Guru berikut Nabi, dan kita berikutnya ikut Nabi. Bukan Tok Guru ikut Nabi, bukan kita mengikut Tok Guru tanpa Tok Guru mengikut Nabi. Itu tak boleh. Itu nanti sesat arah. Jadi mesti siapa-siapa pun, ulama ke dia, tak ulama ke dia, wajib mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka carilah orang yang mengajarkan agama dan dia menunjukkan kita kepada petunjuk Nabawi, yang dia bawa kita kepada hadis Nabi. Dia mengajarkan kepada kita sunnah Nabi, bukan cari ustaz yang hanya mengajar saja, tapi sampai 20 tahun duduk dengan dia pun hadis Nabi pun kita tak kenal. Hadis ni pun kita tak tahu. Hadis ni pun tak kenal semua. Itu tak mau. Sebab apa? Ustaz aku kata. Tapi tak apalah, selamatlah juga hari akhirat esok ni ustaz ni. Siap ustaz. Cakap ni, aku ikut ustaz ni. Ustaz ni. Maka ustaz lah yang akan bertanggungjawab. Jangan jadi ustaz. Jadi ustaz berat kerja dia. Sebab semua orang nak ikut lah, mati Kalau kita beritahu benda silap, semua orang ikut. Nanti hari akhirat orang akan menggunakan hujah kita lah, sebab kita beritahu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita hidayah, petunjuk ke jalan yang benar, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan kita daripada dosa, dan akhirnya Allah Ta'ala berikan kita syurga Allah Azza wa Jalla. Wallahu Ta'ala a'lam. Ada persoalan? InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu